Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dikasihi oleh Allah SWT, sihat semua? Alhamdulillah. Jadi hari ini sebelum saya mulakan, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Muhammad Wakiuddin. Boleh panggil Waki. Okay. Boleh panggil Waki. Dan saya belajar di Akademi Gulang Al-Dakwah yang diberi tugas. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama IFC Iqra Voucher ni, kita dapat mengajak lagi masyarakat supaya kita memahami dan mentadabbur Al-Quran. Dan hari ini saya akan membawakan satu surah daripada Al-Quran yang menceritakan bagaimana ataupun ada kisah di sebalik surah tu yang tersembunyi. Cuma mungkin kalau kita tak tadabbur, mungkin kita tak dapat tahulah macam mana kisah dia, apa yang berlaku dengan kaum tersebut dan sebagainya. Okey. Jadi kita boleh start sedikit sebanyak surah Al-Fil. Semua tahu okey. Sekarang kita tengok dulu maps. Keadaan diorang masa tu. Okay. Sebelum tu kita kena tahu surah Al-Fil ni surah apa? Makiyah ataupun Madaniyah? Makiyah. Okay, Makiyah. Apa maksud Makiyah? Sebelum Nabi berhijrah. Tapi kalau Madaniyah, selepas Nabi berhijrah. Jadi surah ni adalah surah Makiyah. Okay. Dan zaman ini ada satu orang raja Habsyah yang mana dia beragama Nasrani yang dikenali sebagai Kristian. Masa tu dia menguasai Yaman. Dia dipanggil Raja King. Okay. Dia dipanggil Raja King. Jadi benda ni adalah zaman sebelum Nabi lahir lagi. Dan ada yang mengatakan peristiwa ni berlaku bila? 50 hari sebelum Nabi lahir. Masa tu Nabi di mana? Dalam perut ibu dia lah. Dia belum lahir lagi. Mana? Mana? Ni. Okey, ni Yaman kan? Okey, ni Yaman. Okey, ni. Okay, cuba atas sikit. Tengok Mekah kat mana? Oh, ni Saudi Arab. Oh, Yaman sini. Cuba zoom sikit. Mana? Oh, ni. Oh, ni. Tak nampak. Atas sikit, atas. Ni, okey. Ni Mekah. Yaman ni mana? Okey. Yang mana Raja Habsyah ni, dia ada sifat rasa cemburu. Dekat siapa? Dekat Mekah. Sebab Mekah masa tu tempat yang aman. Jadi bila aman, orang pun senang nak berniaga walaupun tempat tu panas dan kering kontang. Tapi kat situlah ramainya orang yang berdagang. Dan kat situ juga orang Arab dapat sumber rezeki. Jadi tentera ataupun Raja Habsyah yang rasa cemburu dekat Mekah ni, fikiran dia apa? Dia nak alihkan orang yang selalu pergi kat Mekah ni, dia nak pindahkan orang-orang yang selalu pergi Mekah pindah ke Yaman. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara buat step yang pertama dia buat apa? Dia buat Kaabah. Dia buat Kaabah. Dia buat Kaabah. Saya tadi ni Yaman kan? Okay, ni Yaman. Okay, ni Yaman. Maka dia pun buat satu Kaabah, dia bina Kaabah palsu kat sini. Ni. Mana tadi? Okay, dia bina Kaabah kat sini. Bila dia dah bina Kaabah, orang Arab dapat tahu. Orang Arab Mekah mesti dapat tahu bahawa Raja Habsyah dia buat Kaabah. Nak tahu orang Arab tu buat apa? Dia pergi kat Kaabah tu, dia buang air besar, kemudian dia lumurkan najis tu dekat Kaabah. Jadi bila Raja Habsyah ni dapat tahu, dia rasa marah. Dan bila dia rasa marah, apa dia buat? Dia kerahkan tentera yang besar yang diketuai oleh siapa? Abraha. Nama dia
Al Abraha. Abraha. Abraha bin pula. Abraha Al-Ashram. Al-Ashram. Ni nama dia. Abraha Al-Ashram. Okey. Kemudian apa jadi? Bila dia dah lantik satu orang ketua yang bernama Abraha, ni apa jadi? Masa itulah dia fikir perjalanan diorang ni. Okay. Dan masa tu kita tahu tak diorang bawa apa? Satu ekor gajah. Sebab apa? Sebab surah ni dinamakan Al-Fil, bermakna satu ekor saja. Satu ekor gajah. Macam mana gajah? Okey. Ini gajah. Okey. Okey, katalah ni gajah. Ada kan? Ekor. Okey. Tak. Kita jangan tengok lukisan. Kita nak bagi tahu ni gajah. Okey. Okey. Maka Abraha pun kat sini. Ni dia punya raja. Nampak? Okey, ni Abraha bersama tentera-tentera dia yang besar. Bila dia berjalan kan, tengah berjalan tengah sedap ni, tiba-tiba, dan kita tahu perjalanan antara Mekah dengan Yaman berapa kilometer? Tak tahu. Anggaran dalam 1,500 kilometer perjalanan daripada Yaman ke Mekah. Ni Mekah. Tapi kalau Madinah dengan Mekah tak adalah jauh sangat. Dalam 400 km macam tu. Tapi nak bagi tahu jauh. Nak bagi tahu apa ni? Diorang punya rasa benci ni walaupun jauh, dan masa tu cuaca diorang panas terik. Tapi nak bagi tahu diorang punya saking benci tu, diorang sanggup juga redah dengan waktu yang panas, tak tahu naik apa. Tapi dengan perjalanan yang jauh, diorang nak juga hancurkan Kaabah masa tu. Dengan itulah alasan sebab apa diorang nak hancurkan Kaabah. Sedangkan diorang ada alasan lain. Tapi diorang buat alasan, salah satunya itulah sebab ada orang Arab, dia lumurkan najis dekat Kaabah palsu Raja Habsyah. Sebab dia macam itulah. Jadi dia lumurkan najis. Macam kita kalau ada orang lumurkan najis dekat rumah kita, apa kita rasa? Rasa marah kan? Rasa macam nak pukul. Okey, boleh faham setakat tu, boleh faham? Okey. Maka bila dia orang jalan kan, tengah best ni, tengah syok, panas terik, jalan yang jauh, kita tak tahulah dia orang naik apa kan. Kita bayangkan 1,500. Kita kalau naik kereta tak ada aircon pun dah panas. Paling jauh pun berapa kilometer je? 300 kilometer. Tapi tu naik kereta. Jadi nak ceritanya bila diorang berjalan ni, bila diorang dah berjalan sampai dekat satu tempat antara ni kat sini. Sampai kat sini. Mana Jeddah? Ni. Sampai kat sini. Sampai kat sini, dia bernama okey. Dia berhenti kat situ yang bernama Al-Mughammas. Al-Mughammas. Okay. Al-Mughammas ni apa? Dia berada di antara Muzdalifah. Okay. Dia kat tengah-tengah. Ni Al-Mughammas, dan kat sini ialah Mina.
Dia kat tengah-tengah ni. Ni adalah mughammas. Okay, bila dia orang tengah berjalan, dia orang berhenti kat sini. Tiba-tiba haiwan dia berhenti. Maka Abraha buat apa? Dia tolak. Dia tolak gajah tu tak nak bergerak. Tolak ke depan tak nak bergerak. Kalau tolak ke kanan, gerak sikit. Tapi kalau gerak ke belakang, pergi ke Yaman, lagi laju. Dia nak bagi tahu, gajah ni pun ataupun binatang ni pun ada perasaan kepada Tuhan dia. Takkanlah aku nak hancurkan rumah Tuhan aku sendiri, betul tak? Maka dia pun tak boleh nak jalan. Mina, Muzdalifah. Okey. Mana? Ni. Ni Muzdalifah. Ni. Kita pergi Arab sekejap. Ni, ni Mina. Muzdalifah sini. Sini. Tengah-tengah. Agak-agak kat sini. Kat sini. Dia berhenti kat stesen bas ni. Siapa yang berhenti? Tapi sekarang ada ke kesan? Tak ada. Tak ada dah sebab dia dah bina ni. Yaman mana? Yaman mana sini? Ke belakang kan? Bawah, dia ke bawah. Dia tolak ke depan tak bergerak. Tolak ke kiri tak bergerak. Tolak ke kanan tak bergerak. Bila tolak je ke belakang, lagi gajah tu nak bergerak. Jadi kalau nak patah balik Yaman. Dia nak patah balik ke Yaman. Sebab apa? Sebab dia tak nak hancurkan. Kalau boleh tak nak. Tolong. Jangan paksa aku, Abraha. Kalau gajah tu boleh cakap lah. Tempat dia berhenti. Gajah tu dia berhenti. Abraha ni pun pelik. Kenapa gajah aku ni berhenti? Bukan. Tiba gajah dia terstop. Dia start jap. Dia dalam antara 7 hingga 8 km nak sampai, gajah dia berhenti kat situ. Okay. Kemudian bila kat sini, yang perintah Mekah masa tu siapa? Abdul Muttalib. Mekah sini kan? Mekah. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Okay. Jadi bila Abdul Muttalib dapat tahu bahawa Abraha ada, dia pun pergi jumpa Abraha. Dia kata, dia tak tanya banyak pun. Dia cuma cakap apa? Abraha, bak sini, minta aku. Bak sini. Dia minta, yang mana Abraha ni dia dah tawan 200 ekor unta. Dia dah tawan, Abdul Muttalib pun minta. Abraha, bak sini, unta aku. Abraha ni pun pelik. Kenapa kau datang minta unta? Kau tak tahu ke aku datang ni nak hancurkan rumah Tuhan engkau? Kau tak tahu ke aku datang ni nak hancurkan agama engkau? Tapi tak ada sepatah pun keluar dari mulut engkau. Kau nak tanya buat apa aku datang? Maka apa jawab Abdul Muttalib? Dia kata, aku adalah pemilik unta. Jadi aku berhak untuk minta balik unta. Lepas tu dia kata, manakala Kaabah pula ada pemilik dia. Maka pandai-pandailah pemilik dia jaga rumah dia. Pandai tak Abdul Muttalib? Itu bermakna walaupun dia kafir, dia masih lagi ada apa? Akidah rububiyah. Walaupun dia kafir, dia percaya bahawa Kaabah tu sendiri adanya Tuhan. Jadi habis. Maka sedikit sebanyak kita dapat tahu kisah bagaimana perjalanan diorang dan kemudian turunlah surah Al-Fil. Kat surah Al-Fil. Tadi surah ni surah apa? Makkiyah. Ada di sini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama. Alam. Apa makna alam? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa makna alam? Alam ni dah ada terjemah dah. Apakah tidak kamu perhatikan? Kamu ni siapa? Nabi first diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kaedah bahasa Arab bila turun pada Nabi Muhammad, maka pengajaran untuk semualah. Siapa sahaja yang baca Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang mentadabbur Al-Quran, maka
Allah SWT sedang bagi tahu kat dia. Allah kata apa? Apakah tidak kamu perhatikan? Dan kat sini kita pun terfikirlah, kenapa Allah guna perkataan tara? Bukan ke tara ni bermakna melihat. Tara. Kalau past tense dia ra'a. Ra'a. Kalau present dia yara. Jadi tara menunjukkan lelaki. Kamu. Okey. Okey. Kenapa Allah guna tara? Bukan ke tara ni melihat? Ada beberapa pendapat bahawa dia mengatakan tara kat sini bermakna mengetahui. Sebab kalau kita terjemah melihat, adakah Nabi Muhammad masa tu ada waktu peristiwa gajah tu? Tak ada. Tapi Allah guna perkataan melihat, seolah-olah Nabi Muhammad masa tu ada ketika tu. Tapi Nabi Muhammad pun tak ada. Boleh je Allah nak guna alam ta'lam. Apakah kamu tak tahu? Ataupun Allah guna alam tasma'. Apakah kamu tak mendengar? Tapi Allah guna melihat. Apa jawapan dia? Jawapan dia ialah sumber untuk kita dapatkan ilmu yang betul-betul yakin ataupun orang panggil kemuncak kepada untuk kita yakin adalah dengan kita melihat. Bila kita melihat sesuatu benda, habis cerita. Contoh kita tengok, ni air mineral betul? Ke bukan air mineral? Betul air mineral. Tapi kalau ada orang kata, betul ke air mineral ni? Maksud dia ada masalah rabun mungkin. Sebab bila kita lihat, oh ni air mineral. Betul lah air mineral. Dia tak akan jadi air Melo. Tapi kalau saya cakap kat luar sana ada kedai burger, percaya tak? Mungkin ada percaya, ada yang tak. Tapi bila kita sendiri pergi melihat, lagilah yakin. Jadi untuk kita dapat ilmu yang betul-betul yakin dengan cara melihat. Dan kaifa, kita tadabbur sedikit. Kaifa, bagaimana? Allah guna perkataan bagaimana. Allah tak guna perkataan apa ataupun apa yang terjadi. Tapi Allah guna bagaimana terjadinya tentera gajah. Terus apakah kau tak memperhatikan bagaimana? Makna isu di kat sini bukan Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita tahu bila berlakunya peristiwa gajah. Tapi Allah nak suruh kita satu je, berfikir. Allah SWT nak tahu bagaimana Allah SWT melakukan kepada tentera gajah. Kemudian bagaimana Tuhan engkau melakukan apa dia? Ni yang telah melakukan Tuhan engkau terhadap ashab. Apa ashab? Kita biasa dengar apa dia? Ashabun nar, ashabul jannah. Lagi apa dia? Ashabul kahfi. Macam-macam. Tapi kat sini tentera. Dan kita boleh dapat pengajaran lagi dalam ayat ni. Rabbuka, Tuhan engkau. Kat sini Allah SWT dia nak bagi tahu sesuatu yang besar kan. Apa dia? First kali Allah nak bagi tahu Tuhan Allah tak pakai guna fa'ala, lepas tu Allahu. Boleh je Allah nak pakai. Tapi Allah guna fa'ala Rabbuk. Kenapa Allah tak guna fa'ala Allah ke Al-Jabbar, Ar-Rahman? Kenapa? First kali Allah guna perkataan Rabb supaya menunjukkan Rabb tu lagi kuat, lagi hebat. Sebab apa? Sebab makna Rabb ialah ada 3. Siapa boleh jawab? Who one answer my question? Okay. Bila kita sebut Rabb, dia mesti merangkumi 3 perkara. Yang pertama mestilah pencipta. Yang kedua pemilik. Bila dah cipta dia jadi pemilik. Yang ketiga pengurus ataupun pentadbir. Pengurus. Okay. Ada tak dia cipta sesuatu tapi dia tak memiliki? Ada. Contohnya?
Kontraktor yang buat rumah tu kan. Penat dia buat bangunan besar-besar. Lain kali dia duduk kat mana? Dia duduk kat pondok tepi tu. Kesian dia. Tapi Rob lagi besar. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, Allah guna Rob buka. Okay? Tuhan engkau. Bermakna Allah SWT nak bagi tahu, tak apa Muhammad, aku Tuhan engkau. Jadi bila ada orang nak datang hancurkan Kaabah, tak apa, jangan risau. Aku pencipta engkau, aku pemilik engkau, aku penjaga engkau. Maka dengan sebab engkau ni lah aku menjaga Kaabah ni untuk kau. Sebab satu hari nanti engkau akan menjadi orang yang paling mulia. Engkau akan pegang risalah aku. Dan kat situlah akan tersebarnya Islam. Habis. Yang Allah guna. Kamu tak lihat ke bagaimana Tuhan engkau binasakan tentera gajah? Okay, Allah binasakan guna apa ni? Allah binasakan pakai burung je. Menunjukkan apa? Burung. Burung dengan gajah, mana yang lagi besar? Gajah. Tapi Allah hancurkan guna burung. Sebab apa? Allah nak bagi tahu, walaupun tentera engkau ni ada gajah, tapi dengan Tuhan engkau tak boleh nak lawan. Boleh je Allah nak hantar singa ke, Allah nak hantar harimau, Allah nak hantar helang, tapi Allah guna burung. Dan apa lagi Allah suruh perhatikan? Bagaimana? Ayat kedua, bagaimana? Adakah tidak Allah tu dia menjadikan apa dia? Tipu daya mereka dalam sia-sia. Okey. Sekarang kalau kita perhatikan, Allah kata bagaimana Tuhan engkau buat pada tentera Al-Fil. Yang kedua, bagaimana pula dia menjadikan tipu daya mereka dalam sia-sia. Bagaimana? Inilah metode Al-Quran. Dia nak suruh kita berfikir. Itu je. Kalau kita berfikir sedikit, okey, kita dah dapat dah jawapan dia. Dan Allah guna kaidahum. Sebab bila kita berhadapan dengan musuh, kita ada dua cara saja. Betul? Siapa pernah menghadapi musuh? Pernah? Bagaimana keadaan kita masa tu? Takut? Bila kita berhadapan dengan musuh, kita ada dua cara. Yang pertama, dua cara. Yang pertama, dipanggil muwajahun. Muwajahatun. Muwajahatun. Ini bila kita berhadapan dengan musuh, kita rasa dia macam something Dia macam something. Kita rasa berani. Yang kedua, perasaan kita bila berhadapan dengan musuh, apa dia? Takut. Itulah Allah guna kaidun tu. Kaidun. 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 Kaidun ni tipu daya. Bermakna bila kita berhadapan dengan musuh, kita takut, kita akan fikir 1000 cara macam mana aku nak elak daripada musuh ni. Dia akan gunakan 1000 cara untuk tipu dayakan musuh dia. Bermakna lemah lah dia ni. Tipu daya dia orang ni lemah. Jadi Allah kata, Allah yang menjadikan tipu daya mereka ni sia-sia. Kita boleh bayang tak? Perjalanan dia dah jauh, 1500 km. Cuaca pula panas terik. Bila dah nak sampai je, Allah kata dialah yang menjadikan tipu daya mereka sia-sia. Itulah Allah suruh fikir. Bagaimana Allah SWT jadikan tipu daya mereka sia-sia? Dah lah 1500 km ni, jauh ni. Kita bayangkan, kalau kita nak pergi satu pulau. Pulau tu kat tengah-tengah laut. Dengan tujuan kita nak seronok, contoh. Bila kita pergi, perjalanan jauh. Agak-agak dalam 10 jam. Agak-agak bengkak kita punya kaki. Nak tekan minyak lagi. Tapi bila sampai, bila lagi 10 minit, dia bayar betul lah. Nanti kan dah keluar highway. Lagi 10 minit nak sampai tempat tu, apa jadi? Tiba-tiba keluar berita. Pulau yang kita nak keluar tu, dah kena tsunami. Hancur habis. Apa perasaan kita masa tu? Kecewa. Kita tak boleh nak buat apa lah. Tempat tu pun dah kena tsunami. Takkan nak bina pula kolam kat situ.
Jauh tu perjalanan. Okay. Kemudian apa dia? Dia ada bagi tahu tak berapa ramai tentera? Ada bagi tahu? Tak ada. Tapi ada satu hadis dalam Riyadhus Shalihin, Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia bagi tahu kepada baginda. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang yang ikut rombongan Abraha tu macam mana? Diorang tak ada niat pun nak hancurkan Kaabah. Tapi mereka hanya sekadar untuk jual beli. Tapi macam mana? Nanti macam mana pula tu? Adakah diorang ni kena timpa musibah?" Maka apa jawab Rasulullah? Kata je, satu kumpulan tu kena. Sebab apa? Sebab orang yang jual beli tu dia ada sekali bersama. Itu macam kita jumpa satu kumpulan yang sedang bergosip ataupun mengumpat. Kita nak join ke kita lari? Kita lari. Jangan join. Sebab tu adalah perbuatan yang maksiat. Sama lah macam ni. Maka apa jawab Rasulullah? Dia kata, orang-orang yang ikut mereka sekali, adapun yang jual beli, adapun yang bawa pasar, maka bila hari kebangkitan nanti, Allah akan bangkitkan mengikut niat masing-masing. Dan dalam satu hadis dibagi tahu, walikulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap seseorang mengikut apa yang dia niat. Contohnya dia nak niat jual beli, maka Allah SWT akan bangkitkan dia dengan niat dia nak jual beli. Kalau niat dia nak hancurkan Kaabah, Allah SWT akan bangkitkan dia dalam keadaan dia nak hancurkan Kaabah. Macam-macam lagi. Kalau dia nak berseronok, ikutlah niat dia nak apa. Dan itu menunjukkan bahawa tentera diorang ni sangat besar. Sebab apa? Sebab bayangkan ada pasar, dia berjalan. Besar tak rombongan tu? Kita pernah buat satu rombongan yang ada pasar dalam rombongan kita. Pernah buat? Tak pernah. Nak bagi tahu rombongan diorang ni besar ni. Dah besar sebab ada pasar yang bergerak. Pasar malam, pasar ke kedai. Dia dibawa. Ya. Kedai diorang bergerak. Diorang pergi contoh dia dari Johor, dia nak pergi ke Selangor, jalan kaki kan dibawa rombongan. Tu ada pasar. Dia. Dalam tu ada kedai sekali lah. Contohnya macam tu. Putra. Ya. Putra. Putra. Perjalanan jauh. Jadi diorang perlukan makanan. Kalau tak ada makanan, matilah diorang. Dia nak makan apa? Cacing bawah batu tu. Mungkin macam tu. Sedih kan? Sebab apa? Sebab dia nak serang Kaabah. Pandai-pandai lah dia orang nak jual beli sambil berjalan. Okay. Ya. Diorang tak tahu. Diorang tak tahu. Orang yang jual beli ni dia tak tahu pun diorang nak serang Kaabah. Dia cuma ikut je. Dia ada rombongan, dia pun je lah jual beli. Tu dapat untung, bolehlah buat makan. Macam tu. Habis. Dan masa tu Kaabah selamat tak? Selamat. Dan apa hikmah bila Kaabah selamat? Apa hikmah? Kita tahu kan, bila Kaabah ni selamat, hikmah dia yang pertama sekali, kita kena tahu. Kita kena tahu. Ni. Pertama sekali, tentera bergajah. Bila tentera bergajah ni, diorang agama apa? Agama Kristian, Nasrani, dia Kristian. 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 Okay. Ini tentera bergajah. Okay. Ini tentera bergajah. Yang kedua pula siapa? Ni. Dia musyrikin. Musyrikin. Tapi antara dua ni, mana yang lebih dekat dengan Islam? Ni Kristian. Kristian. Okay, dia lebih dekat dengan Islam. Tapi yang Allah hancurkan tentera bergajah.
Sebab apa? Ni dia dekat dengan Islam ni, patutnya Allah hancurkanlah musyrikin ni. Sebab apa? Okay. Nak menunjukkan bahawa Allah SWT selamatkan Kaabah bukan sebab diorang ni sembah berhala. Tapi sebab Allah nak bagi tahu bahawa ni, aku ni, iaitu Allah, aku ni Rabb engkau. Jadi aku ni pemilik engkau, penjaga engkau, aku akan jaga Kaabah ni untuk engkau. Bukan sebab adanya musyrikin. Bukan. Yang kedua pula, apa dia? Allah nak bagi tahu kehebatan dia. Kaabah. Sebab Allah kata Kaabah ni negeri yang aman. Dan Kaabah ni sebenarnya untuk Nabi. Dan kat situlah tersebarnya Islam. Dan hari ni kita tengok setiap tahun, bahkan setiap bulan. Umrah dia setiap bulan. Setiap bulan kan? Setiap bulan diorang pergi ke Kaabah. Untuk apa? Untuk beribadah. Okay. Beda sampai situ. Jadi ada tak kita dapat pengajaran sikit? Sikit je. Macam mana? Dan Kaabah juga adalah persediaan sebagai untuk Nabi lahir. Dan Allah nak bagi tahu, okey, ni tempat ni engkau akan lahir kat situ ni. Maka aku selamatkan Kaabah ni untuk engkau. Okey, habis. Dan pengajaran dia ialah Allah SWT akan sentiasa bersama orang yang beriman. Contohnya kita ambil kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus dia berada dekat dalam perut ikan. Tapi Allah selamatkan. Allah selamatkan. Nabi Ibrahim, adakah Allah biarkan ketika dia dalam api? Tak biarkan. Allah kata, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api tu jadi sejuk dan selamat. Yang ketiga, Hajar. Hajar dia duduk kat tengah padang pasir, panas, tak ada makanan, dengan tak ada airnya, tapi selamat tak? Selamat. Dengan sebabkan mereka beriman saja. Jadi kadang-kadang akidah kita tak ada pun sampai tahap ni. Itulah. Ya. Tak. Tak. Ibadah cara mereka. Ada yang kata dia ni telanjang. Ibadah mereka. Mereka telanjang. Sebab apa? Sebab dia kata, pakaian aku ni dari sumber yang haram. Ini pula Kaabah, suci. Maka, aku ni tak layak. Maka dia bogel, dia pergi. Diorang nak beribadah tapi keterlaluan. Diorang punya fikiran tu, cara dia macam tu. Sebab itulah Allah utusnya Nabi. Jadi, itu je. Kita kalau pergi mana-mana, kita cubalah jadi ulul albab. Siapa tahu ulul albab? Fikir. Kita ada 3 keadaan je Allah bagi tahu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. 3 je. Ada tak kedudukan selain 3 ni? Berdiri, duduk, baring. Ada? Dia melompat. Kalau terbang 3. Sentiasa dia berzikir. Dan berzikir ni tak semestinya ucap subhanallah. Kalau kita ngaji, tu pun zikir. Kita solat. Kita pergi mana-mana, kita fikir kebesaran Allah. Ya Allah, hebatnya Allah ciptakan. Allah SWT ciptakan sungai. Allah ciptakan air terjun. Kita pernah terfikir tak, air terjun tu dari mana datang? Dan air terjun tu tak pernah stop. Tak pernah stop. Dari mana datangnya? Mana punca dia? Kita pun tak boleh fikir. Kita kena kagum, siapakah yang cipta air terjun tersebut? InsyaAllah lagi menguatkan iman kita. Habis. Kemudian apa lagi Allah SWT jadikan tipu daya mereka dalam sia-sia? Yang pertama, diorang tak dapat hasil. Bahkan menambah kerugian mereka. Dengan persiapan yang besar, tentera yang ramai, tapi Allah jadikan sekejap, sekelip mata. Kemudian apa dia? Allah utuskan. Dia ni Allah. Allah mengirimkan ke atas mereka, iaitu tentera Abraha. Dia utus ke apa? Burung. Toir ni burung kebiasaan, toiron akan digunakan untuk burung-burung yang kecil. Kalau mungkin burung-burung yang besar, dia mungkin ada nama lain. Burung gagak, burung helang, burung garuda, dia ada nama lain. Tapi toiron adalah
khusus untuk burung kecil. Burung. Kenapa Allah pakai burung? Kenapa Allah tak pakai gajah yang sama dengan tentera tersebut? Allah tak pakai singa, harimau ataupun binatang-binatang yang besar. Wafti. Betul. Boleh jawab. Sebab apa? Sebab apa burung? Sebab apa burung? Allah tak hantar gajah ke? Kalish. Sebab apa? Cuba tahu. Tengok. Burung ni, dia kecil betul. Antara burung dengan gajah. Macam tadi lah saya tanya. Kita kalau tengok kucing dengan tikus. Siapa yang lari? Kucing. Tikus. Kucing lah lari. Kalau tikus tu besar, kucing tu kecil. Kalau tikus tu besar, ramai, dan kucing tu pula kecil, siapa yang lari? Kucing dah lari. Tapi Allah beritahu burung. Yang pertama Allah nak bagi tahu kehebatan Allah, kebesaran Allah. Walaupun burung ni kecil, dia boleh kalahkan tentera yang besar. Tak kisahlah dia bawa 1000 gajah ke, tapi kalau Allah SWT hantar burung, nak menunjukkan ni, aku hantar burung je, tapi boleh kalahkan tentera kau yang bergajah tu. Dan yang kedua, Allah nak menunjukkan bahawa tentera gajah ni hina. Hina betul. Kita kalau tengok, kalau kita dengar, bos tu dia tampar majikan dia. Dia tampar ke dia sepak pekerja dia. Bos dia tampar pekerja dia. Dia tampar, dia sepak, teranjang. Kita rasa apa? Mungkin kita rasa biasa. Sebab ialah bos berpangkat tinggi. Mungkin dia berhak betul. Tapi cuba kalau kita terbalikkan. Pekerja dia tampar bos. Tampar. Sakit hati. Kita akan rasa luar biasa. Rasa kelainan. Kerja dia boleh sepak. Hebat. Dan yang kedua nak menunjukkan bos dia mesti rasa hina. Yelah, pekerja dia sanggup sepak bos dia. Menunjukkan ini. Dan yang kedua Allah bagi tahu keadaan burung tu apa dia? Ababil. Apa makna ababil? Berbondong-bondong. Kenapa Allah kata berbondong-bondong? Kenapa Allah tak bagi tahu je? Allah utuskan kepada mereka burung. Dah. Habis. Tapi Allah bagi tahu juga keadaan burung tu berbondong-bondong. Kenapa? Banyak. Lagi? Agak-agak kalau burung tu seekor, nak lawan gajah tu, apa burung tu rasa? Dia rasa takut. Jadi Allah nak hilangkan rasa ketakutan pada burung tu. Allah bagi tahu burung ni sebenarnya berjamaah. Okey, gerak. Tengok, kita dapat pengajaran. Haiwan pun berjemaah. Jadi kita pun mestilah berjemaah juga. Ababil. Allah nak hilangkan rasa ketakutan pada burung tersebut dengan ramai. Kita kalau ramai-ramai ni, ada 1000 orang lawan dengan 50 orang. Kita berani? Berani sebab ramai. Tapi kalau kita seorang lawan 50 orang, tak berani. Okey. Dan seterusnya apa lagi Allah jadikan? Allah suruh kita berfikir bagaimana Allah utuskan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dan lagi Allah suruh kita fikir, dan bagaimana lagi Allah membaling kepada mereka, iaitu tentera bergajah ni, dengan apa? Batu. Dan Allah bagi tahu batu tu daripada sijil. Okay, sijil ni dia ada 3 pendapat. Kita ni masuk dalam ni. First kali sijil ialah batu yang dibakar. Batu yang dibakar. Sebab apa batu yang dibakar? Sebab tanah, kalau tanah tu dia bakar dengan api, dia akan jadi mampat, dan bila mampat lagi padat. Bila padat dia akan jadi keras, dia seperti batu. Bila baling tu memang sakit. Yang kedua, makna sijil. Makna sijil apa? Batu dari tanah. Batu dari tanah yang kasar.
Ha. Tengok. Adakah tanah kasar? Kalau kita perasan, kalau kita kena sikit je batu yang kasar tu, mungkin akan berdarah dan sebagainya. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan apa dia? Sijil juga bermakna ni batu. Setiap batu. Ha. Setiap batu ada nama. Ha. Nampak? Batu yang burung tu bawa, setiap seekor ada berapa? Allah, satu. Okey. Setiap seekor dia bawa batu. Setiap batu tu ada nama. Contohnya nama dia, contoh batu dia nama Waki kan. Okey, nama dia Waki. Okey. Okey, batu ni akan kena kau. Kau tak boleh nak lari. Kalau saya lari, batu tu mungkin akan kejar saya. Contoh siapa lagi? Batu tu kena pada Ahmad. Tak ada nama Ahmad sini. Dah ada nama orang. Okey. Ni pasti kena punya. Pasti. Pasti pun kena. Okey, nak juga. Okey. Siapa lagi nak tempah batu? Patih. Okey, batu. Okey, kau nak lari ke mana ni? Burung ni kejar kau. Okey. Pasti kena. Tak ada seorang pun yang selamat pada masa tu. Okay. Jadi Allah suruh fikir, bagaimana Allah SWT membaling batu ni, batu tu pula daripada api yang padat. Mesti padunya. Dan lagi atas sikit. Diorang ada sekali masa tu. Ya. Masuk sekali. Itu yang Aisyah bertanya tu pada Rasulullah. Dia kata, diorang kena azab sekali ke? Dia kena azab, tapi bila dibangkitkan di akhirat, waktu hari kebangkitan, dia akan dibangkitkan mengikut niat mereka. Kalau niat diorang nak jual beli, jual belilah. Macam tu. Okay. Ya. Banyak. Sebab tu Allah kata Tayran ababil, berbondong-bondong. Nak bagi tahu banyak yang burung masa tu. Okey. Lagi atas. Okey. Dan yang last sekali, apakah keadaan tentera gajah masa tu? Lalu ja'ala. Okey, ja'ala untuk satu orang, dia satu orang. Makna ja'ala ni siapa? Allah. Allah yang menjadikan mereka apa dia? Seperti apa? Daun yang dimakan. Okey, kat sini kita dapat pengajaran. Siapa yang hancurkan mereka? Allah, bukan burung. Kalau kita tengok burung tu hancurkan gajah, kita jangan hebatlah burung ni. Bukan. Kita nak fikir, hebatnya Allah yang hancurkan. Allah yang menghantarkan burung tu untuk hancurkan gajah. Dengan apa? Hantar burung je. Tak banyak pun. Boleh je Allah nak hantar satu ekor burung. Yang Allah bagi tahu seperti daun yang dimakan. Dia ada bagi tahu tak? Dimakan oleh apa? Tak ada bagi tahu. Tapi kalau kita sebut daun yang dimakan, apa jadi pada daun tu? Kita pernah tak makan sayur? Pernah. Apa jadi lepas tu? Bila kita pergi tandas, dah tak rupalah jadi sayur. Kita tengok kambing bila dimakan, apa jadi rupa pada daun tersebut? Hancur. Lumat. Nak bagi tahu lumatnya tentera Abraham masa tu habis seperti dimakan. Tak jadi dah rupa. Dah ada kata pendapat yang meriwayatkan waktu Abraham kena ni, dia tak mati kat situ. Dia berjalan, ni tengah berjalan ni. Dalam keadaan perjalanan mereka, dalam perjalanan Abraham ni ke Yaman, dia punya daging dia gugur satu demi satu dan akhirnya dia mati di Yaman. Yang mana Allah SWT nak bagi tahu, inilah balasan kau nak hancurkan rumah aku, inilah balasan dia. Dan ada kata waktu penduduk Mekah kat situ, dia tak duduk jauh pun. Tapi bila dia tengok mayatnya tentera Abraham, dia tak kenal. Siapa ni? Nak bagi tahu betapa lumatnya tentera Abraham masa tu.
Boleh Mufti? Boleh faham semua? Boleh insya-Allah. Okey. Maka habislah cerita gajah di situ. Pengajaran. Okey. Pengajaran dia? Siapa boleh bagi pengajaran? Satu orang. Satu. Panjang? Sikit je, sikit pun tak apa. 5. Dah. Wafdi. Pengajaran ni macam kita dah tadabbur semua ayat, kita dah faham maksud, kemudian kita tengok apa yang Allah nak sampaikan pada ayat tersebut. Satu persatu Allah nak bagi tahu. Nampak tak? Allah hantar burung yang kecil dan berbondong-bondong. Dan masa tu tentera gajah masa tu mestilah dia naik gajah. Walaupun besar, Allah SWT nak bagi tahu, walaupun kau kuat, tapi kalau kau tak beriman, kau kena ingat ada Allah. Dan kalau kita ada satu surah pengajaran, betul pengajaran. Okey. Dalam satu surah ada udah 12.5. Cuba buka surah Fussilat. Surah Fussilat. Boleh? Boleh. Fussilat ayat Okey, Fussilat ayat 15. Juga 15 kan? Kiamzul syaitan. Ni. Ini adalah orang yang dia rasa kehebatan dia daripada dia. Dia kata, "Oi, aku kuat." Bukan daripada Allah. Contoh Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Maka adapun kaum Ad, mereka apa? Mereka sombong di bumi dengan tanpa hak, tanpa kebenaran. Dia kata apa? Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Siapa lagi? Ada tak orang yang lebih kuat? Dia cakap macam tu. Maka Allah tempelak mereka. Apakah tidak mereka melihat sesungguhnya yang menciptakan mereka tu ni, yang menjadikan mereka kuat ni bukan sebab dia orang main gym. Okay? Tapi Allah kata yang menciptakan mereka tu lebih kuat daripada mereka. Dia orang tak fikir. Sedangkan kalau mereka fikir sedikit je, yang bagi kuat ni, yang bagi sadar ni siapa? Allah. Tapi mereka tak fikir, maka Allah kata mereka dengan ayat-ayat kami mereka ingkar. Jadi pengajaran dia, kita kalau pergi je jalan mana-mana, tak kisahlah kita pergi dekat je tak jauh, kita pergi ziarah sungai saja nak mandi-mandi, sampai tu kita boleh berfikir kenapa Allah ciptakan sungai. Kita fikir bagaimana Allah, kita pernah terfikir air tu dia berjalan lancar tanpa berhenti. Kita pernah tengok sungai tu kering? Tak pernah. Bagaimana Allah belah batu tu, ada yang jadi boleh jadi gelongsor, macam mana air tu terjun, bagaimana adanya pokok dan sebagainya. Dekat sini pun kita boleh tadabbur. Kita tengok kipas ni bergerak kerana apa? Allah yang gerakkan. Kita dapat duduk majlis ilmu ni, siapa yang gerakkan? Allah gerakkan hati kita untuk mendengar sama-sama majlis ilmu. Jadi insya-Allah kalau saya ada salah silap dan terkasar bahasa, saya minta maaf. Dan mungkin itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama.